Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam temeluh di tengah semenanjung. Anda bersama saya Nur Alia Izzati dalam Mingguan Temerloh, Minggu ke-35, 8 April 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Antara tajuk utama minggu ini, sedikit dadah di Temerloh tumpas, 5 jam pindah gajah dan jaringan Seri Pahang FC diragut. Polis Pahang berjaya merampas dadah jenis heroin dan erimin dianggarkan keseluruhannya bernilai RM18,151 sekaligus menumpaskan sindiket pengedaran dadah dikenali geng Kitik di Temerloh pada 4 April lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Negeri Pahang, Superintendent Azmi Awanglah berkata, sindiket terbabit tumpas hasil penangkapan 2 lelaki dan seorang perempuan berusia 23 hingga 39 tahun. Menurutnya, kira-kira pukul 10 malam, polis menahan kesemua suspek ketika mereka berada di dalam sebuah kereta di Batu 13 Payupulai Temerloh. Dan hasil pemeriksaan di tempat duduk belakang kereta, polis merampas 3 bungkus plastik berwarna merah dengan setiap satunya mengandungi sebungkus plastik lutsina berisi bahan disyaki heroin seberat 1,552.6 gram. Mengulas lanjut katanya, sindiket terbabit dipercayai memperoleh bekalan dadah dari Puchong Selangor yang didalangi warga tempatan untuk diedarkan di sekitar daerah Temerloh dan berdasarkan analisa dibuat, rampasan jenis heroin dengan anggaran berat 1,552.6 gram boleh dibekalkan kepada 3,105 penagih dadah dalam masa sehari dengan mengambil kira penggunaan harian sebanyak 0.5 gram. 2 beranak orang asli maut selepas dipercayai terkena renjatan elektrik daripada alat renjatan elektrik untuk menangkap ikan di ladang sawit Batu Sawar 2 pada 4 April lalu. Ketua Polis Pahang Datuk Ramli Muhammad Yusof berkata, mangsa yang berumur 45 tahun dan anaknya berumur 16 tahun ditemukan seorang penduduk kira-kira pukul 3.40 petang pada hari kejadian. Penduduk kampung kemudiannya menemukan kedua-dua mangsa terbaring di tepi sungai dipercayai terkena alat renjatan elektrik buatan sendiri dan tambahnya pihak polis turut menemukan bateri kereta dan wayar serta peralatan menangkap ikan berhampiran mayat mangsa. Dalam pada itu, beliau berkata mayat kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh untuk bedah siasat. Adu lancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin pada 7 April telah turun padang menyantuni peniaga-peniaga Bazar Ramadan Lurah Semantan selain bertemu para pengunjung yang berada di bazar berkenaan. Beliau diiringi oleh Adun Kuala Semantan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Matludin, Pegawai Daerah Datuk Ali Syahbana, Ketua Polis Daerah Temerloh SCP Muhammad Azhar, Wakil SW Corp Ketua Pemuda UMNO Temerloh Azri Sarid, Ketua Puteri UMNO Temerloh Nurul Aslina Saman dan AJK UMNO Temerloh. Selain mendengar keluhan peniaga-peniaga ini, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar turut menyampaikan apron kepada 120 peniaga yang mencari rezeki di tapak berkenaan. Dan kita ucap terima kasihlah kepada kerajaan yang Perdana Menteri telah mengumumkan tentang endemik ini, tetapi dari segi SOP dan sebagainya ia dikawal rapilah oleh Majlis Perbandaran, polis dan juga rela lah memastikan bahawa yang datang tu mereka scan dan kemudian dan dalam masa yang samanya dari segi penjarakan pun ada dibuat. Ia tidak ada lagi tengah-tengah tu, tak ada gerai lagi. Dulu sampai tengah-tengah ada gerai, sekarang hanya kiri dan kanan. Kita ucap terima kasih pada SW Corp yang telah membuat inisiatif infak Ramadan di mana sesiapa yang ingin membuang recycle, nak buat recycle, mereka boleh letakkan di situ dan duit tersebut diberikan kepada mereka yang memerlukan. Saya sekali lagi nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Karim. Beliau berterima kasih kepada kerajaan kerana telah membenarkan bazar Ramadan dibuka. Selain beliau turut berkata pematuhan SOP turut diambil berat walaupun sedang memasuki fasa peralihan ke endemik. Selain berterima kasih juga kepada SW Corp yang memberikan infak Ramadan dengan mengambil hasil dari barangan kita semula kepada mereka yang memerlukan. Kita telah beroperasi sepenuhnya lah untuk bazar Ramadan kita. Ada 5 lokasi di dalam daerah Temerloh dan alhamdulillah sambutan sangat merangsangkan. Terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana membenarkan operasi bazar Ramadan ni seperti biasa, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar bin Haji Samsudin kerana sudi menyampaikan apron kepada para peniaga, dan juga terima kasih juga kepada SW Corp di atas inisiatif membuat infak Ramadan lah sempena bulan puasa ini.
Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warusdiwa Ismail pada 7 April telah mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang telah mencemar duli menyempurnakan Majlis Perasmian Masjid Kampung Rantau Panjang Lancang Temerloh dan berbuka puasa. Yang Amat Berhormat Menteri Besar menjunjung kasih di atas keprihatinan dan kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terhadap usaha pengembangan syiar Islam di negeri Pahang. Dalam majlis tersebut, seramai 100 orang asnaf di kalangan masyarakat Lancang dikurniakan zakat serta kurniaan 10 buah laptop sumbangan tabung haji kepada 10 orang penerima. Masjid ini telah dibina dengan peruntukan lebih RM1 juta sewaktu kepimpinan mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, dan boleh memuatkan lebih 350 jemaah pada satu-satu masa. Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makhluddin pada hantaran di laman Facebook beliau menekankan kepentingan anak-anak muda belia yang merupakan kumpulan sasaran yang perlu disentuhi kerana mereka adalah aset masa depan kita. Beliau turut berkata biar apapun cara dan gaya mereka di dalam masyarakat, peranan mereka tetap ada dan terus bersama mereka. Ada rezeki lebih, belanja mereka makan sekali kerana besar sentuhan itu kepada mereka dan yang penting cari persamaan dan bukan perbezaan. Kelihatan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi berpakaian baju Melayu setelah selesai menunaikan solat tarawih telah ke sebuah gerai makanan dan menyantuni anak-anak muda ini dengan penuh suka dan tawa. Masjid Temerloh Jaya giat mengatur aktiviti mengimarahkan bulan Ramadan selepas beberapa tahun tidak dapat dijalankan akibat penularan COVID-19. Pengerusi Masjid Dr. Abdullah Ismail memberitahu pihaknya menyambut kedatangan bulan mulia itu dengan penuh kesyukuran selain giat melakukan persediaan rapi. Turut diagihkan 1,000 paket kurma kepada jemaah sebagai tanda ukhuwah dan ucapan terima kasih terhadap mereka yang banyak menyokong selama ini. Ujarnya, agihan wang tunai dan barangan makanan asas juga diedarkan Jawatankuasa Kebajikan Masjid kepada 76 keluarga terpilih sebagai permulaan dan aktiviti menyantuni golongan memerlukan ini akan diteruskan dari semasa ke semasa. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berharap agar bantuan yang disalurkan oleh kepimpinan UMNO untuk pelbagai lapisan masyarakat akan dapat meringankan beban dan membantu masing-masing untuk terus bergerak ke depan. Beliau yang juga adu lancang sedar bahawa dengan suasana cabaran hari ini, rakyat tentunya berdepan kesulitan untuk masing-masing bergerak selepas pelbagai cabaran termasuklah COVID-19 serta banjir baru-baru ini. Penerima terdiri dari kalangan usahawan tekun iaitu seramai 110 orang dan usahawan amanah ikhtiar seramai 200 orang dan beliau berharap masing-masing dapat terus bergerak ke depan dan insya-Allah kita akan sentiasa membantu rakyat. Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar yang juga Ketua UMNO bahagian Temerloh turut mengharapkan pelbagai program dapat dijayakan termasuklah program beliau mahupun kepelbagaian program pendidikan yang lain. Beliau berharap dengan adanya pelbagai bentuk sumbangan seumpama ini, ianya sedikit sebanyak dapat membantu dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima bagi menjayakan program masyarakat setempat. Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKJK Kuala Gandah Lancang di Temerloh berjaya memindahkan 2 ekor gajah liar dari Felda Kota Gelanggi 3 ke Taman Negara di Terengganu. Pemindahan haiwan dari hutan sifat tekal berhampiran ladang sawit penduduk di Jerantut itu mengambil masa 5 jam dengan bantuan 2 gajah denak yang diberi nama Abot dan Rambai. Ketua Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKJK Kuala Gandah Lancang, Cikgu Muhammad Zamzuri Cik Wan Abdul Rahman berkata, operasi pemindahan yang mencabar berkenaan melibatkan 29 anggota Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan dan anggota PKJK dengan menggunakan 2 gajah denak. Operasi memindahkan haiwan terbabit mengambil masa kira-kira 5 jam bermula pukul 8.30 pagi yang menggunakan abot dan rambai bagi membantu menarik gajah liar berkenaan dan operasi kali ini dianggap mencabar apabila mereka terpaksa menarik gajah terbabit sejauh 1 km melalui jalan bala untuk sampai ke lori yang terletak dalam ladang kelapa sawit. Gajah betina berkenaan dianggarkan berumur 40 tahun dengan berat kira-kira 3 tan, sementara anaknya juga betina berumur 6 bulan. Tahukah anda Temerloh pernah ditadbir menggunakan sistem orang besar? Sebelum kedatangan British, Temerloh merupakan sebuah kawasan yang tenang, aman dan damai. Pentadbirannya dikendalikan oleh sistem orang besar. 2 orang besar berempat yang mempunyai kawasan pegangan di Temerloh ialah orang kaya Indera Segara Temerloh dan orang kaya Pahlawan Cenor. Orang kaya Indera Segara Temerloh memerintah kawasan dari Sungai Teriang sehingga ke sepadan Rembau dan Selangor. Sementara itu, orang kaya Indera Pahlawan Cenor memerintah kawasan Antara Bera dengan Kuala Luit.
Orang besar berempat ini dibantu pula oleh orang besar berlapan yang dilantik oleh bendahara dengan persetujuan orang besar berempat. 4 orang besar berlapan yang terdapat di Temerloh ialah Orang Kaya Setia Perkasa Pahlawan Semantan, Datuk Setia Lela Kerdau, Orang Kaya Setia Penggawa, Orang Kaya Dewa Pahlawan Bagau. Selepas orang besar berlapan, terdapat pula orang besar ber-16 yang dilantik oleh orang besar berempat di dalam daerahnya dan mereka mendapat gelaran Tok Muda. Orang besar terutamanya orang besar berempat di Pahang mempunyai peranan besar. Mereka diberikan hak untuk mengutip cukai dalam kawasan pegangan mereka. Kawasan pegangan pembesar ini merupakan kurniaan Sultan kepada mereka. Di samping itu, ia juga boleh menjatuhkan hukuman ke atas kes-kes jenayah dan awam kecuali yang berkaitan dengan pentadbiran pusat. Orang besar ini juga dikehendaki pergi ke Pekan setahun sekali untuk menyerahkan hasil kutipan yang dipanggil banci kepada bendahara yang bertindak sebagai wakil Sultan. Ketua Jurulatih Seri Pahang, Christopher Gamil merasakan pasukannya seakan-akan dirompak selepas kalah 1-0 kepada Kedah Darul Aman FC dalam saingan Liga Super di Stadium Darul Aman. Ketua Jurulatih Seri Pahang, Christopher Gamil merasakan pasukannya seakan-akan dirompak selepas kalah 1-0 kepada Kedah Darul Aman FC dalam saingan Liga Super di Stadium Darul Aman. Pengendali kelahiran Perancis itu merasakan Tok Gajah sepatutnya memperolehi sekurang-kurangnya 1 gol, terutamanya menerusi percubaan salah seorang pemainnya pada minit terakhir perlawanan. Dakwanya bola tersebut seperti sudah melepasi garisan gol sepenuhnya sebelum ditanduk oleh pemain senior Kedah Azamuddin Akir. Beliau merasakan telah dirompak kerana sejujurnya tidak faham mengapa video bantuan pengadil VAR tiada sedangkan teknologi itu sudah diguna pakai di mana-mana saja dan cukup jelas bahawa bola itu sudah sepenuhnya melepasi garisan gol sebelum ditanduk keluar. Tetapi mungkin kedudukan pengadil agak jauh dan beliau tidak mahu memanjangkan perkara ini kerana kita sama sekali tidak boleh kembali ke masa lalu, katanya dalam sidang akhbar selepas berakhir perlawanan tersebut. Dalam perlawanan itu, kekebalan kubu Seri Pahang yang ditunjangi kecekapan penjaga gol import dari Mali, Mamadou Samasa lebur apabila tonggak pertahanan Kedah, Rodney Kelvin menjaringkan gol kemenangan buat tuan rumah pada minit ke-54. Seri Pahang turut menghasilkan 2 gol melalui David Rowley pada minit ke-62 serta Johan Marshall pada minit ke-80, namun kedua-duanya dibatalkan pengadil Muhammad Hasrul Muhammad Amir kerana didakwa offside dan terdapat kekasaran yang dilakukan. Mengulas mengenai aksi penjaga golnya yang menarik perhatian ramai kerana berani meninggalkan pintu gol sebanyak 2 kali bagi membantu pasukan mencari gol penyamaan di akhir perlawanan, Gamil berkata beliau merestui tindakan Mamadou Samasa itu. Sekian daripada saya Nur Ali Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Mingguan Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.30 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran Titik Tengah Semenanjung.